Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Umar bin Kizam, 25 DPM 24 F1034 dan rakan saya Ayu Nabilah binti Samian, 25 DPM 24 F1041. Pada hari ini kami akan membentangkan berkaitan askar wataniah. Senarai dokumen yang diperlukan dalam askar wataniah ialah kad pengenalan sebanyak 3 salinan, sijil kelahiran sebanyak 3 salinan, sijil berhenti sekolah sebanyak 3 salinan, sijil akademik, SPM dan ke atas sebanyak 3 salinan, gambar berukuran pasport yang berlatar belakangkan warna biru dan tidak memakai cermin mata sebanyak 4 keping. Kad pengenalan ibu dan bapa sebanyak 3 salinan. Sekiranya telah berkahwin, dokumen yang diperlukan ialah sijil nikah atau pendaftaran perkahwinan sebanyak 3 salinan, kad pengenalan suami dan isteri sebanyak 3 salinan, sijil kelahiran anak-anak sebanyak 3 salinan. Tujuan dokumen diperlukan untuk pengenalan tentang askar wataniah. Seterusnya, mencari pelapis dan bakat-bakat baru. Selain itu, memberi penerangan tentang ganjaran dan faedah dalam askar wataniah. Di samping itu, membentuk sasiah dan jati diri. Akhir sekali, memupuk semangat patriotisme dalam diri. Senarai nama borang yang perlu diisi ialah BAT D64 dan borang masuk khidmat askar BAT F12. Carta ahli pendaftaran keanggotaan sukarelawan Askar Wataniah Tentera Darat Malaysia. Pendaftaran keanggotaan sukarelawan Askar Wataniah yang pertama mencukupi syarat asas permohonan, mengisi borang BAT T64 dan BAT F12. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesihatan. Yang keempat, menjalani ujian kecergasan. Yang kelima, menjalani ujian bertulis. Akhir sekali, menghadiri temu duga. Seterusnya kita pergi ke senarai regimen di dalam tentera darat. Yang pertama, kelompok tempur. Kelompok tempur mempunyai Regimen Askar Melayu Diraja RAMD yang diketuai oleh Lieutenant Jeneral Datuk Pahlawan Haji Muhammad Huzaimi Sabri selaku pengerusi RAMD. RAMD merupakan pasukan terunggul serta regimen tertua dalam TDM yang dianggotai sepenuhnya oleh anak watan Malaysia. Seterusnya, Regimen Ranger Diraja RRD yang diketuai oleh Major Jeneral Datuk Abdul Wahab A. Wahab selaku pengerusi RRD. RRD merupakan regimen yang kedua terbesar di dalam TDM selepas RAMD dan keanggotaan RRD terdiri daripada pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Seterusnya, Regimen Sepadan RS yang diketuai oleh Major Jeneral Datuk Azhan Haji Mat Othman, pengerusi RS. Pasukan ini berperanan dalam mengawal keselamatan sepadan daripada sebarang bentuk kegiatan pencerobohan, penyusupan, penyeludupan dan kegiatan jenayah. Akhir sekali, Kor Amor Diraja KAD yang diketuai oleh Lieutenant General Datuk Zaidan bin Atan selaku pengerusi KAD. Tugas Kor ini menjalankan operasi secara serangan dan pertahanan dengan sentiasa menyediakan bantuan perisai kepada tentera darat. Yang kedua, kelompok bantuan tempur. Kelompok bantuan tempur mempunyai Regimen Semboyan Diraja RST yang diketuai oleh Brigadier Jeneral Datuk TS Tuan Azharan bin Tuan Putra yang selaku pengerusi RSD. Tugas utama RSD ialah menyediakan dan menyelaraskan komunikasi untuk perintah dan kawalan serta menyediakan bantuan peperangan elektronik kepada tentera darat. Seterusnya, Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD yang diketuai oleh Brigadier Jeneral Syahrudin Muhammad Noh, pengerusi RAJD. Berperanan dalam tugas-tugas memusnahkan bom, membersihkan kawasan berapi, menjaga dan membaiki sistem penyanaan, penghantaran dan pembahagian bekalan elektrik dan banyak lagi. Seterusnya, Regimen Artileri Diraja RAD yang diketuai oleh Major Jeneral Datuk Ahmad bin Abu Bakar, pengerusi RAD. Peranan RAD adalah untuk memberi bantuan tembakan yang berkesan kepada pasukan tempur di medan peperangan agar pihak musuh tidak dapat mengganggu operasi pasukan. Seterusnya, Kor Polis Tentera Diraja KPTD yang diketuai oleh Brigadier Jeneral Datuk Haji Mislan Haji Anwar,
pengerusi KPTD, ditugaskan khas untuk menyelenggarakan tata tertib tentera darat meliputi 3 cabang. Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia bertanggungjawab terhadap undang-undang, peraturan-peraturan dan perintah tentera. Akhir sekali, Kor Reset Diraja (KRD) yang diketuai oleh Kolonel Abu Hashim Jamaluddin, pengerusi KRD. KRD berperanan dalam merancang dan melaksanakan usaha-usaha pengumpulan, pemprosesan, penilaian dan penyebaran perisikan untuk kepentingan TDM dan juga keseluruhan ATM UMNO. Yang Kelompok Bantuan Khidmat. Kelompok Bantuan Khidmat mempunyai Kor Perkhidmatan Am (KPA) yang diketuai oleh Brigadier Jeneral Zamduri Harun, pengerusi KPA yang bertanggungjawab dalam urusan khidmat dari segi urusan gaji, pengkeranian, pelajaran dan perhubungan raya kepada ATM. Seterusnya, Kor Kesihatan Diraja KKD yang diketuai oleh Datin Dr. Zaleha binti Datuk Awangah, pengerusi KKD. KKD bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan dan pergigian yang berkualiti kepada seluruh warga ATM. Seterusnya, Kor Perkhidmatan Diraja KPD yang diketuai oleh Major Jeneral Abdul Aziz Abu Hassan, pengerusi KPD, ditugaskan sebagai pasukan logistik tentera darat seperti workshop dan company angkut kecuali senjata dan bekalan asas. Seterusnya, Koordinasi Diraja KOD yang diketuai oleh Brigadier Jeneral Haji Suhaimi bin Mat Isa, pengerusi KOD, sebagai salah satu pasukan logistik dalam tentera darat dan ditugaskan membekalkan senjata dan keperluan asas tentera darat. Seterusnya, Kor Jurutera Elektrik dan Jentera Diraja KJLJD yang diketuai oleh Brigadier Jeneral TS Muhammad Syafiq Abdullah, pengerusi KJLJD, yang memberi bantuan teknik seperti perbaikan, penyelenggaraan dan pemeriksaan ke atas semua peralatan milik tentera darat kecuali kenderaan jentera berat RAJD dan peralatan perhubungan RSD. Seterusnya, Kor Arma Angkatan Tentera Darat KAGAT yang diketuai oleh Major Haji Muhammad Rashidi bin Bujai, pengerusi KAGAT, menguruskan dan mengendalikan hal ehwal keagamaan bagi ketiga-tiga cabang di dalam ATM. Akhir sekali, Askar Wataniah yang diketuai oleh Brigadier Jeneral Sani bin S. Omar, pengarah Askar Wataniah, regimen yang dianggotai oleh para sukarelawan dan merupakan barisan kedua dalam mempertahankan negara. Kemahiran anggota ini adalah standing dengan anggota tetap dan memiliki kepakaran tertentu seperti telekomunikasi, pembekalan air, pengendalian pelabuhan dan pengendalian kereta api. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Ayu Nabilah, untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan Askar Wataniah. Saya, Ayu Nabilah binti Samian, akan menerangkan tentang senarai pangkat di dalam Tentera Darat Malaysia beserta keterangan dan bentuk itu. Berikut merupakan senarai pangkat di dalam Tentera Darat Malaysia, iaitu General, Lieutenant General, Major General, Brigadier General, Kolonel, Lieutenant Kolonel, Major, Kapten, Lieutenant dan Lieutenant Muda. Kumpulan pegawai. Kumpulan ini bermula dengan Lieutenant Muda sehingga ke peringkat General. Terdapat 3 kelompok di bawah kumpulan ini, iaitu Kumpulan Pegawai Kanan, Kumpulan Pegawai Medan dan Kumpulan Pegawai Muda. Yang pertama ialah Kumpulan Pegawai Kanan. Berikut merupakan senarai pangkat Kumpulan Pegawai Kanan berserta rencana masing-masing bermula dengan pangkat yang paling tinggi ke pangkat rendah. Yang pertama, General. Pangkat General merupakan pangkat paling tertinggi sekali dalam senarai pangkat-pangkat pegawai dalam Angkatan Tentera Darat Malaysia. Yang kedua, Lieutenant General. Pangkat Lieutenant General adalah kedua terkanan dalam senarai pangkat pegawai dalam Angkatan Tentera Darat. Yang ketiga ialah Major General. Major General termasuk dalam golongan pangkat pegawai-pegawai terkanan dalam Tentera Darat. Seorang yang menjawat jawatan ini adalah yang terpilih khas dan yang telah menunjukkan kecekapan dan kecemerlangan dari segala aspek ketenteraan. Yang keempat, Brigadier General. Brigadier General adalah suatu pangkat permulaan untuk siri yang berpangkat General atau dikenali sebagai General 1 bintang. Pangkat ini sangat berkesan dalam sesuatu pergerakan dan kebijaksanaan pegawai yang menjandamnya
menentukan kejayaan dan kegagalan sesuatu rancangan yang dijalankan. Yang kelima ialah kolonel. Jawatan kolonel dapat disandang oleh Lieutenant Colonel yang sudah menyempurnakan tugas selama 2 tahun dengan cemerlang. Namun, ia bergantung pada kekosongan yang ada. Biasanya, pangkat kolonel dijawat oleh para pegawai yang menjadi pengarah kor atau regimen. Timbalan Panglima pangkat brigade sebagai ketua turus di peringkat division dan di tempat-tempat penjawatan yang sedia ada untuk pangkat kolonel. Yang keenam ialah Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel telah menyempurnakan 6 tahun perkhidmatan dengan memuaskan dalam pangkat meja. Seorang pegawai itu mestilah menjalani kursus di Maktab Turus Angkatan Tentera di dalam atau di luar negeri. Pegawai yang berpangkat ini adalah dalam golongan yang dikenali sebagai pegawai-pegawai kanan. Kumpulan kedua ialah kumpulan pegawai medan. Kumpulan pegawai medan terdiri daripada pegawai berpangkat meja. Meja ialah seorang pegawai berpangkat kapten yang telah lulus peperiksaan kenaikan pangkat ke meja dan telah berkhidmat dengan sempurna selama 5 tahun sebagai kapten dan memperoleh sokongan adalah layak untuk dinaikkan pangkat ke meja. Kumpulan ketiga ialah kumpulan pegawai muda. Senarai pangkat kumpulan pegawai muda beserta rencana masing-masing bermula dengan pangkat yang paling tertinggi ke pangkat yang terendah adalah seperti berikut. Yang pertama ialah kapten. Pegawai yang berpangkat kapten memikul tanggungjawab dan kepercayaan yang lebih luas. Pangkat ini diperoleh setelah lulus peperiksaan kenaikan pangkat lieutenant ke kapten dan telah menyempurnakan perkhidmatan selama 4 tahun dengan memuaskan dalam pangkat sebenar sebagai lieutenant. Yang kedua ialah lieutenant. Pangkat lieutenant diperoleh setelah menyempurnakan perkhidmatan selama 4 tahun dengan memuaskan sebagai lieutenant muda. Tempoh perkhidmatan untuk pegawai-pegawai bertauliah tetap dikira bermula daripada tarikh mereka menjalankan latihan pegawai dan bagi pegawai jangka pendek dikira mulai tarikh ditauliahkan. Yang terakhir ialah lieutenant muda. Lieutenant muda ditauliahkan setelah tamat dengan jayanya menjalani latihan kadet dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Seterusnya ialah kumpulan lain-lain pangkat. Kumpulan ini pula bermula dengan pangkat privet dan pangkat tertinggi adalah pangkat waran 1. 3 kelompok yang berada di kumpulan ini adalah kumpulan pegawai tidak bertauliah PTT kanan, kumpulan pegawai tidak tauliah PTT rendah, privet. Yang pertama ialah kumpulan pegawai tidak tauliah PTT kanan. Berikut merupakan senarai kumpulan pegawai tidak tauliah beserta rencana masing-masing bermula dari pangkat yang paling tinggi ke pangkat yang paling rendah. Yang pertama ialah pegawai waran 1. Pegawai waran 1 merupakan pangkat tertinggi dalam susunan pangkat anggota lain-lain pangkat. Penghormatan yang tinggi bagi menjawat pangkat ini adalah lazimnya dipilih daripada pegawai waran 2 yang paling kemas dari segi pemakaian serta disiplin yang terpuji. Seterusnya ialah pegawai waran 2. Pegawai waran 2 merupakan pangkat yang dapat disandang oleh seorang staf sarjan yang sangat matang dan berkebolehan dari segi pentadbiran dan kepimpinan. Seterusnya, staf sarjan. Staf sarjan lazimnya memiliki hitung panjang 12 tahun perkhidmatan serta cukup syarat-syarat yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Yang terakhir ialah sarjan. Mulai pangkat sarjan, mereka adalah dalam golongan yang dikenali sebagai pegawai tanpa tauliah kanan dan mula diterima sebagai ahli pegawai waran atau sarjan. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan pegawai tidak tauliah PTT rendah. Pangkat kumpulan pegawai tidak tauliah rendah mengikut pangkat yang tinggi ke pangkat yang rendah adalah seperti berikut. Yang pertama ialah korporal. Di peringkat korporal, tugas dan tanggungjawab seorang pegawai tidak bertauliah semakin banyak.
Setelah menghadiri dan lulus dalam kursus-kursus yang diwajibkan dan mempunyai syarat-syarat perkhidmatan yang luas, Lance Corporal yang berkelayakan dianugerahkan pangkat Corporal. Dalam Corps Cavalry umpamanya, pangkat ini adalah untuk jawatan seperti Ketua Seksyen. Yang kedua ialah Lance Corporal. Biasanya, seorang prajurit yang memiliki kebolehan memimpin yang baik serta perkhidmatan sekurang-kurangnya 4 tahun akan dipilih serta diberi peluang untuk menghadiri kursus yang diwajibkan untuk menyandang pangkat Lance Corporal. Yang ketiga ialah Privat. Bagi Privat, tiada sebarang pangkat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang senarai jenis-jenis pakaian di dalam tentera darat. Yang pertama ialah pakaian nombor 1, iaitu pakaian istiadat. Tujuan pakaian istiadat adalah untuk perbarisan, upacara rasmi dan majlis resepsi, termasuk majlis persendirian seperti perkahwinan dan upacara pengabumian. Pakaian yang kedua ialah pakaian bash jacket. Tujuan pemakaian bash jacket ialah pakaian ini dipakai apabila menjalankan tugas-tugas rasmi tentera atau di dalam keadaan tertentu di mana pakaian ini perlu dipakai seperti menghadiri mahkamah tentera, bertugas sebagai pegawai bertugas dan menghadiri temu duka. Pakaian yang ketiga ialah pakaian kerja. Tujuan pemakaian pakaian kerja adalah pakaian ini dipakai oleh semua pegawai tentera darat apabila menjalankan tugas-tugas di pejabat atau di dalam tugas seharian yang bukan berbentuk latihan atau operasi. Pakaian nombor 4 ialah pakaian kawat. Tujuan pakaian kawat adalah pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila mengambil bahagian di dalam perbarisan di mana anggota perbarisan yang lain menggunakan pakaian yang sama. Pakaian nombor 5 ialah pakaian cenderung. Tujuan pemakaian adalah pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila menjalankan tugas, gerakan, tugas ketenteraan awam, latihan di medan, menghadiri kursus serta apabila mengambil bahagian di dalam perbarisan yang memerlukan pakaian ini dipakai. Pakaian nombor 6 ialah pakaian mess kit. Tujuan pemakaian pakaian mess kit ini adalah pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila menghadiri acara-acara berikut seperti majlis makan malam, beradat, istiadat paluan berundur. Pakaian nombor 7 ialah pakaian kebangsaan. Tujuan pemakaian pakaian kebangsaan ialah pakaian ini dipakai untuk mencipta identiti dalam kalangan anggota tentera serta dapat memupuk semangat patriotisme di dalam kalangan anggota tentera. Yang terakhir ialah pakaian nombor 8 iaitu pakaian khidmat. Tujuan pemakaian pakaian khidmat adalah pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila menjalankan tugas-tugas rasmi seperti semasa bertugas atau kursus di luar negeri, semasa melakukan lawatan ke luar negeri, sebagai pegawai pengiring kepada ketua-ketua negara yang melawat dan menerima lawatan pembesar-pembesar negara atau pegawai-pegawai tertinggi tentera negara luar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.